Allah ataupun sifat Allah, iaitu Al-Hakim. Al-Hakim ni ialah salah satu daripada nama-nama Allah. Begitu juga Al-Hakim boleh disifatkan dengan sifat yang sesuai dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Hakim? Al-Hakim bermaksud ataupun bermakna yang maha bijak, yang maha bijaksana. Jadi bila Allah yang maha bijaksana, pasti Allah akan mengangkat ataupun melepaskan manusia daripada halangan-halangan, melepaskan manusia daripada hijab-hijab, melepaskan manusia daripada apa yang kita katakan tak dapat digambarkan sebelum ini. Inilah yang disebut pada peringkat kejahilan manusia, bila manusia mula berusaha untuk memajukan dirinya dengan berusaha untuk menjadi seorang yang berilmu. Dan kalau kita sebut hari ini dalam konteks pencari ilmu ataupun manusia-manusia, lebih-lebih lagi umat Islam, dalam usaha kita untuk cari, untuk menuntut ilmu, pasti di sana Allah yang maha bijaksana akan mengangkat dan membuka hijab-hijab tersebut. Paling kurang pun kalau sebelum ini kita adalah manusia yang jahil, pasti Allah akan memberi cahaya ilmunya. Kalau sebelum ini kita ni jahil, pasti Allah akan membimbing kita kepada hidayah-hidayah dan petunjuk ke arah mendekati dirinya. Dalam konteks itulah hari ini kalau kita nak bergerak sebagai seorang penuntut ilmu, lebih-lebih lagi kita nak cari ilmu untuk disandarkan kepada 3 perkara yang paling utama di dalam kehidupan seorang manusia, lebih-lebih lagi seorang Islam, iaitu nak cari ilmu untuk kenal pencipta kita. Siapa yang cipta kita? Siapa yang buat kita? Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik ilmu. Kita nak kenal, kita nak cari pencipta yang jadikan kita. Yang kedua ialah nak cari ilmu berkenaan dengan agama kita. Sebab manusia ni hidup atas suluhan agama. Manusia ni berjalan di atas penerangan cahaya agama. Sebab itulah Allah turunkan agama kepada manusia sebagai panduan. Kalaulah Allah tak turunkan agama kepada manusia, pastilah manusia semuanya berada di dalam keadaan meraba-raba. Manusia pasti berada di dalam kesesatan. Jadi yang kedua, carilah ilmu yang lebih menjurus untuk kita kenal agama kita dengan sebaik-baiknya. Manakala yang ketiga, berusahalah untuk diri kita untuk mengenal siapa petunjuk dan pembimbing kita ke arah agama tersebut. Nescaya untuk kita pelajari pada konteks seterusnya ialah tentang Nabi-Nabi dan Rasul. Lebih-lebih lagi ialah penghulu kepada segala utusan di akhir zaman, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah 3 ilmu yang paling penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita, iaitu nak kenal Allah pencipta kita, nak kenal agama yang akan memandu kita ke jalan kesejahteraan dan keselamatan, dan nak kenal yang bawa hidayah ataupun yang memberi pencerahan dan penerangan terhadap agama, iaitu utusan-utusan Allah, tak kiralah atas nama kenabian ataupun kerasulan. Walaupun demikian, itulah niat kita yang suci, itulah niat kita yang terbaik. Tetapi untuk kita mendapatkan ketiga-tiga konteks ilmu tersebut, sebagai seorang penuntut kita harus memeluk dan mendakap 2 instrumen. Ingat, nak belajar satu-satu ilmu, lebih-lebih lagi ilmu yang paling penting dan mulia ni, kita kena peluk, kita kena dakap 2 instrumen ni, iaitu tajuk asal kita tadi, budaya berzikir dan budaya berfikir. Instrumen zikir penting, instrumen fikir pun penting. Zikir di sini bermaksud mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam 2 keadaan.
Kita ingat Allah, kita zikir kepada Allah, tak kira di mana tempat, di mana pun kita berada. Kita ingat Allah, tak kira mana tempat, tak kira di mana kita berada. Yang kedua, kita ingat Allah, tak kira masa dan tak kira waktu. Rumusan secara mudah, waktu mana pun berlangsung dalam hidup kita, masa mana pun berlangsung dalam hidup kita, dan di mana pun kaki kita berpijak, di mana-mana belahan bumi ini, kena sentiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir di sini bukan bermaksud hanya mengkhususkan kepada zikir lisan semata-mata. Tetapi bila kita menyentuh tentang konsep zikir, maka hati kita pun berzikir, anggota tubuh badan kita pun berzikir, lidah dan lisan kita pun berzikir, jiwa, roh kita pun sentiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam konteks yang kedua, iaitu budaya berfikir. Bila kita sebut budaya berfikir, ialah berfikir dalam konteks secara mendalam, secara terus, tetap dan konsisten. Bukan ada beberapa perkara saja yang perlu aku fikir, hak penting aku nak fikir, hak tak berapa penting aku malah fikir. Hak perlu aku nak fikir, hak tak berapa perlu aku malah nak fikir. Jadi budaya berfikir kena sentiasa hidup seiring, sejalan, sentiasa ada kebersamaan dengan budaya zikir tadi. Tetapi kedalaman konteks berfikir harus mempunyai nilai-nilai uji kaji, harus mempunyai nilai-nilai analisis, harus mempunyai nilai-nilai penilaian. Barulah benda itu akan sampai kembali kepada pencipta dia yang mutlak, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita lihat kepada dua konteks tadi, dan hari ini kita sebagai seorang manusia yang Allah anugerahkan Islam dan iman pada kita, setiap masa, setiap hari, setiap detik, setiap ketika kita berusaha untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dalam hidup kita. Alhamdulillah. Tetapi sekiranya ilmu yang kita cari tadi ada seiring dengan dua instrumen tadi, pastilah Allah akan memberi, lebih jauh lagi dia akan memberkati kita dengan dua benda. Yang ini yang kita nak dalam hidup, yang ini paling susah dan sukar dicari. Yang pertama, bila kita ikhlas dalam menuntut ilmu dan bawa dua budaya dan benda tadi, Allah akan bagi. Yang pertama dinamakan Al-Haq, iaitu kebenaran. Allah akan bagi kebenaran sekiranya ada keberkatan pada ilmu tersebut. Dan yang kedua, Allah akan bagi nur, iaitu cahaya, yang akan menerangi kita serta dapat melihat, meneropong, menilik dan membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Dapat bezakan mana yang betul dan mana yang salah. Dapat membezakan yang mana yang perlu, yang mana yang tak perlu. Jadi inilah yang menjadi keutamaan kita. Niat paling awal mestilah ikhlas dalam menuntut apa jua jenis ilmu. Nescaya keberkatan atas keikhlasan tersebut pasti Allah akan berikan pada penghujungnya Al-Haq dan Nur. Dengan Al-Haq dan Nur inilah kita akan berjalan. Dan di samping perjalanan ini pasti ada tanda-tanda, sign-sign daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sentiasa memerhatikan setiap penciptaan-penciptaan Allah, dan kita bawa benda tersebut untuk lebih kenal Allah, bawa benda tersebut untuk lebih kenal agama, bawa benda tersebut untuk lebih mengenali Nabi-Nabi dan Rasul. Baik, perkara yang paling mudah, bila Allah dah bagi hak, bila Allah dah bagi nur, pasti mata kita bukan setakat cerah, tapi hak di dalam ni, hati, jiwa, roh yang di dalamnya ada mata hati juga akan turut cerah. Dan Allah akan mengangkat hijab kesesatan, Allah akan angkat hijab kejahatan.
akan angkat hijab penyelewengan-penyelewengan yang berlaku di hadapan mata kita. Bila dah ada dua benda asas, base dan tonggak ini, mudah kita nak menilai semua benda yang jahat, mudah kita nak menilai semua benda yang sesat, mudah kita nak menilai semua benda yang dianggap telah terseleweng. Kenapa benda ni perlu? Sebab mengingatkan tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Dan Rasulullah banyak mengkhabarkan kepada kita melalui hadis-hadis baginda bahawa di akhir zaman kadang-kadang kita anggap perkara tu baik bagi kita, sebenarnya ia adalah perkara yang buruk bagi kita. Kadang-kadang kita menganggap perkara tu buruk bagi kita, tetapi dia sebenarnya adalah baik bagi kita. Dan hari ini musuh-musuh Allah sedaya upaya cuba untuk membungkus kesesatan-kesesatan tadi. Dia nak bungkus kesalahan-kesalahan tadi, dia nak bungkus kesesatan-kesesatan tadi dengan cuba merenovasi kembali. Dia nak tampal kembali, dia nak make up kembali, dia nak solek kembali benda-benda jahat dan jauh daripada Allah tadi, agar nampak benda tu baik, benda tu cantik, benda tu indah di pandangan mata kita. Sedangkan walhal hakikat dia adalah sesat, walhal hakikat dia adalah terseleweng, walhal pada hakikat dia adalah jalan yang salah, jauh daripada jalan Allah yang sebenar. Dan inilah yang selalu kita minta dan kita pohon daripada Allah. Dalam 17 rakaat kita salat, kita sentiasa membaca salah satu daripada ayat Al-Fatihah ini, iaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami, hidayahkanlah kami jalan yang benar. Jadi ayat ni tergantung manakah jalan yang benar. Jalan yang benar dia bersambung dengan ayat yang terakhir, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah telah bagi nikmat pada mereka, jalan yang Allah telah anugerahi nikmat pada mereka. Mereka pun tergantung siapa yang Allah bagi nikmat, siapa yang Allah anugerahi nikmat. Jawapan dia rujuk kepada surah An-Nisa ayat 169. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah bagi, telah kurniakan, telah anugerahkan nikmat pada mereka. Siapa? 4 golongan daripada kalangan nabi-nabi, daripada kalangan siddiqin, orang-orang yang benar, daripada kalangan syuhada, syahid-syahid, dan daripada kalangan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu adalah sebaik-baik teman dan kawan. Kenapa sebaik-baik teman dan kawan? Kerana sebelum ayat ini turun, pernah datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang pada Nabi mengatakan bagaimana? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihi diri kamu lebih daripada diri aku sendiri. Aku mengasihi diri kamu lebih daripada keluarga aku sendiri. Aku mengasihi diri kamu lebih daripada isteri dan anak-anakku sendiri. 3 bentuk dia bawa datang. Kamu ni aku sayang, aku rindu, aku cinta, aku kasih lebih pada diri aku, lebih pada keluarga aku, lebih daripada anak dan bini aku. Dan ketika aku berada di rumah, aku teringat kepada kamu. Sebab teringat itulah aku lantas datang secara segera bertemu dengan kamu dan mengucapkan perkataan ini. Sebab teringat kat Nabi, duk mana? Duk rumah dengan bini, dengan anak, dengan keluarga. Teringat kat Nabi, cari Nabi.
ucap perkataan tadi. Sebab apa? Sebab aku bimbang dan khawatir salah seorang di antara kita pasti akan didahului dengan kematian. Sebab aku bimbang jadi benda tu. Dua-dua pasti akan mati. Aku pun akan mati, kamu Rasulullah pun akan wafat. Tapi tak tahu siapa dulu. Kalau kamu mati dulu, tak ada kesempatan dah hari ni aku nak jumpa dengan kamu. Kalau aku mati dulu pun tak ada kesempatan dah pada aku nak jumpa dengan kamu. Ni nak cakap seorang yang begitu rindukan Rasulullah. Dan kalau ditakdirkan aku mati, kalau aku masuk syurga sekalipun, dia sedar diri. Tahap dia ni dia kata mungkin kalau aku masuk syurga pun syurga yang tahap rendah, lebih bawah jauh daripada Nabi. Sedangkan kamu Rasulullah, kalau kamu wafat, pasti Allah akan menempatkan kamu dengan saudara-saudara kamu di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. Mesti kamu duduk dengan Nabi dan Rasul. Kalau aku masuk syurga pun duduk hak tahap rendah. Jadi waktu duduk di dunia, kalau aku teringat kamu, rindu kamu, aku boleh datang bila-bila masa, jumpa dengan kamu, bercakap dengan kamu, sembang dengan kamu. Tapi kalau di syurga, kamu tingkat atas, aku tingkat bawah. Tak ada peluang dah aku nak jumpa kamu. Lalu turunlah ayat ni pada Nabi. Orang yang bagi nikmat, Nabi-Nabi, orang-orang yang benar, syahid-syahid dan orang soleh. Ayat di belakang tu. Wa hasuna ulaika rafiq. Dan inilah yang dikatakan sebaik-baik teman. Rupa-rupanya konteks ayat ni, keempat-empat golongan ini boleh naik dan turun, boleh bertegur sapa, boleh bertanya kabar bila-bila masa sahaja di antara mereka. Maksudnya dengan ayat yang mudah, kalau orang geng-geng syuhada nak pi tanya khabar orang solihin, tak ada masalah. Geng-geng siddiqin nak pi jumpa Nabi dengan Rasul, tak ada masalah. Inilah yang dimaksudkan dengan sebaik-baik teman. Dan kita mengharapkan demikian dengan doa daripada penghujung Al-Fatihah tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tetapi janganlah jadikan kami salah satu daripada dua golongan hak duk bawah tu. Ghairil maghdubi alaihim, yang Tuhan marah dan murka pada mereka, iaitu merujuk kepada umat Yahudi. Waladdallin, iaitu orang-orang yang telah disesatkan, merujuk kepada umat-umat Nasrani. Nak tahu sesat tak sesat, jahat tak jahat, menyeleweng tak menyeleweng, kita tengok terma kalimah dan perkataan yang Allah selalu sebut. Sebelum ni, kalau zaman Nabi Musa hidup dengan Bani Israel yang beriman pada dia, Allah tak akan tukar terma kalimah ni. Allah pasti akan cerita Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Bani Israel. Kalau terma zaman kisah Nabi Isa, pasti Allah akan guna umat dia hak baik, hak betul-betul ikut dia, Al-Hawariyun. Tapi kadang-kadang bila datang Quran Allah bercerita bangsa yang sama, tak guna dah Bani Israel, Al-Yahud, tak guna dah Hawariyun, An-Nasara. Sudah ada benda yang fact di situ. Maksudnya bila Allah cerita sebut Yahudi, bila Allah cerita sebut Nasrani, ini sudah adalah di kalangan yang sudah sesat dan terseleweng. Padahal Yahudi itu Bani Israel juga, Nasara tu Al-Hawariyun juga. Tapi bila Allah berbicara sebelum ni dengan kelompok beriman, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Kelompok beriman, Hawariyun, Hawariyun, Hawariyun. Bila Allah dah tukar Yahudi dengan Nasara, cukup senang difahami. Al-Baqarah 120. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasar. Dia tak kata walan tarda angka Bani Israel wal Hawariyun. Maksudnya hak tu hak betul, terma hak salah, memang Allah akan tukar dia. Itulah hakikat dia. Bagaimana sifat orang beriman yang Allah bagi nikmat? Dua ni kena ada. Satu, berilmu. Yang kedua, beramal. Huruf yang sama dia terbalik saja. Kalau ilmu, ain lam mim. Kalau amal, ain mim lam. Tu saja. Tapi yang Allah murka dan marah Yahudi, dia tak ada satu dari antara keduanya.
Orang Yahudi memang orang cerdik, orang jenius, orang abqari. Mereka berilmu tapi mereka tak amalkan ilmu dia. Sebab tu yang Allah murka, sebab tu yang Allah marah. Dia tak amal ilmu dia. Dia rubah kitab-kitab Taurat selepas kewafatan Nabi Musa. Hak mana Allah halal dia haramkan, hak mana Allah haram dia halalkan, hak mana Allah kata boleh dia tak bolehkan, hak mana Allah kata tak boleh dia bolehkan. Dia berbalik dengan sifat hak yang sesat tadi. Nasrani ni jenis ilmu tak banyak mana, tapi jenis orang yang suka buat amal. Kalau kita tengok upacara-upacara, keibadatan-keibadatan, ritual-ritual dalam agama Kristian sekarang langsung tak ada mengena dengan ajaran Nabi Isa, tapi mereka ikut duk buat amal, duk buat ibadat, duk buat ritual tu je. Sebab dia kata ada ilmu, mereka tak sedap, mereka ditipu, akhirnya jadi sesat. Hak tu kena marah, ada ilmu tapi dia tak beramal. Walaupun ayat ni poin khusus dia Yahudi Nasrani, orang Islam pun kalaulah ada salah satu macam tadi pun lebih kurang. Tak kena ni untuk orang Yahudi ayat ni. Sorry. Hari ni pun kita ada ilmu tak beramal. Tanya saja bab semayang, semua boleh jawab. Tapi tuan badan sendiri tak semayang, sama juga macam Yahudi lah. Hak ni sah hukum dia, hak ni tak sah. Kalau lagu ni jadi muafiq, kalau lagu ni jadi masbuk, dia sendiri 5 waktu pun tak semayang. Sama jadi macam Yahudi. Lepas tu hak jenis suka buat amal, tapi tata cara solat, cara nak buat ibadat tak betul pun. Dia main tunggang langgang. Salah kalau saya buat tadi tu. Salah. Berapa lama dah bang? 30 tahun dah duk buat lagu ni. Sama saja. Sebab tu yang kena belajar, kena berilmu. Biar kita buat tu betul. Satu, ikhlas. Yang kedua, panduan dia mesti sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Selesai. 2 benda saja. Hari ni kalau tak ada keikhlasan pun fail, kita buat tak ikut macam Nabi buat pun fail. Senang. Baik, kembali. Bila itulah yang kita minta, insya-Allah dengan hak dan nur tadi, Allah akan bagi pencerahan pada kita. Mudah kita nak nilai benda-benda yang jahat, buruk, sesat dan terseleweng yang berlaku di depan mata kita hari ini. Untuk kita memantulkan kembali 2 konsep tadi, tak adalah ayat lain yang saya rasa lebih layak untuk kita guna. 2 ayat ni ialah ayat yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam sentiasa membaca, memikir dan merenungkannya. Baik, ayat tersebut berada di dalam surah Al-Imran. Ayat 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. 190. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. 191 Al-Imran. Baik, tengok bilah-bilah ayat yang ditentukan oleh Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Allah suruh kita tengok, Allah suruh kita perhati, Allah suruh kita renung pada penciptaan langit dan bumi. Bila kita sebut dan bersembang tentang langit, kita harus mengaitkan dengan ketinggian dan keluasannya. Bila kita bersembang tentang bumi, kita harus kaitkan dengan hamparannya, dengan kekukuhannya yang dipasakkan dengan gunung ganan dan bukit bukau, dengan kepadatan makhluk-makhluk ciptaan Allah di atasnya. Baik,
Hari ini bila sebut saja bumi, kita anggap ini adalah alam yang rendah. Bila sebut langit, kita menganggapnya adalah alam yang tinggi. Sebenarnya rendah tu penisbahan sebab kita rasa kita duduk atas dia. Tapi untuk timbang dan neracakan sebenar tinggi rendah adalah terlalu payah dan sukar. Sebab bumi kita ni tergantung pada satu orbit, betul? Duduk di atas satu orbit yang sebelah kiri dia gelap, sebelah kanan dia gelap, atas dia gelap, bawah dia gelap. Jadi bila benda tu duduk tergantung, kita tak boleh nak neracakan dia tinggi atau rendah. Kalau nisbah hak umum. Tapi bila kita tengok, kita duduk atas ni, kita berasa ni lah rendah, hak tu hak tinggi. Jadi kita bercakap tinggi rendah dalam konteks ilmu dan pemahaman yang Allah bagi setakat ni pada kita. Baik, Allah suruh tengok atas, Allah suruh tengok bawah. Bila kita tengok di antara kedua-duanya, kita anggap langit besar, bumi besar, jauh melebihi kita. Tetapi walaupun kedua-dua makhluk Allah ini atas nama langit dan bumi besar jauh daripada kita, siapa yang sanggup menerima amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah? Allah pernah suarakan amanah dan tanggungjawab ini pada langit dulu. Langit terima ke tak? Langit tak sanggup nak terima. Besar dia. Allah juga pernah suarakan amanah dan tanggungjawab ni pada bumi kita. Dia sanggup terima? Tak sanggup. Besar dia. Tapi hak kecil, hak kerdil, hak kenit, hak nama manusia ni lah yang sanggup. Walaupun demikian kesanggupan dia, tetapi di belakang Allah tetap sifatkan manusia dengan dua benda. Zaluman jahula. Sebab sifat manusia ni suka menzalimi diri dia sendiri. Dan satu lagi, sememangnya dia mempunyai sifat jahil, sifat tak tahu, sifat tak mengerti. Walaupun demikian, manusia sanggup menggalas amanah dan tanggungjawab tersebut. Atas sebab manusia sanggup nak jadi khalifah di muka bumi, sebab itulah Allah turunkan wahyu sebagai panduan, turunkan nabi-nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi wahyu tu. Bayangkan kalau Allah turun wahyu saja, tak ada nabi mari terang, agak-agak boleh faham ke tak? Agak-agak boleh faham ke tak? Dia akan jadi macam mana? Aku baca ayat ni, aku faham lagu ni. Hang ambil, hang baca faham lagu mana? Aku faham lagu ni. Boleh 10 orang berapa kali faham? 10 kali faham satu ayat, semua faham lagu lain. Tapi kalau mari seorang confirm, sebab confirm ni bukan mesyuarat nak pilih dia jadi Nabi. Ke orang di dunia ni, kami mesyuarat lah pilih siapa agak-agak boleh jadi Nabi. Bila nak pilih jadi Nabi secara mesyuarat, dia akan bermain dengan isu sentimen. Kalau boleh orang Sungai Burung, nak orang Sungai Burung lah. Kalau boleh orang Sungai Burung lah jadi Nabi. Orang Pulau Betung pula, kalau boleh orang Pulau Betung lah jadi Nabi. Dia akan jadi sentimen. Tapi bila hak ni bukan manusia pilih, tapi siapa pilih? Allah sendiri. Bila Allah sendiri, hang nak terima ke, hang tak terima ke, tak boleh bangkang. Itu adalah mutlak pilihan Allah. Jadi dia yang akan bagi penerangan. Bila seorang bagi penerangan, dia tak akan lagi ada banyak kepala, banyak akal, banyak pemikiran. Dan hari ini kita terima sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in sampai kita hari ini. Dan ilmu ni sentiasa berkembang dan tak pernah putus. Kerana janji Allah bahawa Al-Quran ini ilmunya ada pada zaman dahulu, ilmunya ada pada zaman sekarang, dan ilmunya akan terus berkembang sampai hari kiamat. Jadi kalau kita hari ini ada manusia-manusia yang duduk sama dengan Nabi, banyak lawan Nabi, banyak tentang Nabi. Kadang-kadang Allah ni dia punya kebijaksanaan dia. Hang dah sama manusia macam hang pun hang tak mau dengar, sama manusia macam hang pun hang tak mau ikut. Kadang-kadang Allah tempelak manusia dengan dua unsur haduk kapit kita tadi. Sebab tu dia suruh fikir renung.
Hang tengok pula langit, cuba fikir, cuba renung, cuba kaji. Mungkin ada hidayah di sana untuk kamu mengenali aku. Tak cukup dengan langit, kajilah hak tempat kamu hidup atas muka bumi ni. Macam-macam bukit bukau ada, macam-macam gunung ganang ada, macam-macam sumber air ada, laut ada, sungai ada, telaga ada, tasik ada, parit ada, tali air ada. Fikir, renung, kaji. Tak cukup dengan tu, macam-macam spesies pokok, macam-macam spesies tumbuhan, macam-macam spesies herba. Kaji. Tak cukup lagi, jenis-jenis batu pula, jenis-jenis galian pula. Tak cukup lagi, jenis-jenis besi ke, zinc ke, ferrum ke, fosforus ke, magnesium ke, titanium ke, ikut hang. Dan kadang-kadang bila ada hak tak terima Nabi ni pada awal, maksudnya tak terima Quran, bila mereka kaji benda-benda lagu ni dan mereka relate dengan Quran, ada yang sampai hidayah. Ada profesor kaji pasal air, boleh masuk Islam bila relate Quran. Ada profesor kaji pasal kuman, boleh masuk Islam bila relate dengan Quran. Ini adalah kehendak Allah dan ini adalah kebijaksanaan Allah. Sebab tu kita tak pelik bila kita tengok ayat innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah sesekali tidak pernah rasa malu untuk mendatangkan satu contoh, satu ibarat, satu tamsilan, walaupun hanya berupa seekornya nyamuk saja. Ni apa hai Allah ni duk cerita nyamuk hak kecil, macam tak ada benda lain nak tamsil. Tapi hakikatnya kita kaji saja bab nyamuk, macam-macam ilmu kita boleh dapat. Kalau yang mahu berfikir, merenung dengan mata hati. Sebab tu Allah suruh renung. Hari ni kita buat ke kita tak buat? Sekarang malam ni kita dah tahu, cubalah. Ajar diri kita untuk sentiasa berfikir dengan merenung, memperhatikan alam semesta ciptaan Allah atas nama langit dan atas nama bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan Allah menukar ganti, menyilihkan di antaranya siang dan malam. Ada waktu siang, ada waktu malam. Ada sisi cerah, ada sisi gelap. Ada sisi bercahaya, ada sisi kelam. Walaupun konteks ini adalah konteks gambaran suasana cerah dan gelap, tetapi ruang lingkup cerah dan gelap sentiasa akan memenuhi penghuni-penghuni di antara langit dengan bumi. Maksudnya di kalangan manusia sendiri pun ada sisi cerah dan ada sisi gelap. Di kalangan manusia pun ada sisi baik, ada sisi jahat, ada sisi positif, ada sisi negatif. Perkara ini akan terus bertarung, berperang dan berlanjutan sampai akhir zaman. Sebab Allah dah membuat ketentuan, Dia dah menyediakan dua buah tempat tinggal, syurga dan neraka, sisi cahaya dan sisi kegelapan. Walaupun aturan sebenar saintifik secara logikal, perselisihan antara malam dan gelap ialah paling penting untuk mengukur dan mengira waktu dan masa. Contoh hari ini hari Khamis, tadi siang Khamis, ni malam Khamis. Esok bila dah siang balik dia tak jadi Khamis lagi dah, dia jadi hari Jumaat. Malam Jumaat, esok dia jadi Sabtu pula, malam Sabtu. Memang saintifik logikal dia akan menentukan garis masa dan garis waktu. Tetapi secara majazi, benda-benda tadi juga berlaku, apa yang melingkungi antara langit dan bumi tadi, sisi cahaya dan sisi kegelapan. Yang akan membawa sisi cahaya ialah utusan Allah, nabi-nabi dan rasul. Yang akan membawa sisi kegelapan ialah musuh-musuh Allah dari kalangan jin, iblis, setan, dajjal dan seumpama ataupun sewaktu dengannya. Baik, kembali. La ayatin, la ayatin, ini adalah tanda-tanda
keagungan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kebijaksanaan Allah liulil albab, bagi manusia-manusia yang mempunyai akal, yang cerdas, yang bijak. Allah tuju suruh berfikir, suruh renung ni kepada orang-orang yang ada otak, orang-orang yang ada akal, yang cerdas, yang bijak, yang sentiasa berfikir. Banyak gambaran dalam Quran. Banyak gambaran dalam Quran. Orang-orang tu cukup anggota dia, cukup sifat dia, cukup panca indera dia, tapi Allah nisbahkan dengan buta. Allah nisbahkan dengan tuli. Allah nisbahkan dengan pekak. Allah nisbahkan dengan bisu. Allah nisbahkan dengan tidak berakal. Padahal kesemua komponen panca indera dia sama macam kita. Tetapi siapa yang kata demikian? Allah sendiri. Sebab dia tak menggunakan komponen-komponen panca indera tadi untuk merenung dan memerhatikan ayat-ayat Allah sama ada langit dan bumi. Dan inilah yang menjadi paksi kita bila kita rujuk kepada surah Yusuf 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Bukankah kami telah memperlihatkan kepada kamu banyak tanda? Wa ka'ayyin min ayatin, kami dah tunjuk banyak tanda pada kamu. Mana hak banyak tandanya? Fis samawati wal ard, di 7 belahan langit, di 7 belahan bumi. Yamurruna 'alaiha, sedangkan kamu hari-hari melintasi dan melalui tempat tu. Maksudnya hari-hari kamu berjalan boleh tengok hak belah atas, hari-hari kamu berjalan boleh tengok hak belah bawah. Wa hum anha mu'ridun, tetapi hakikatnya kamu semua berpaling daripada melakukan benda-benda tersebut. Kamu tak renung pun, kamu tak pandang pun, kamu tak fikir pun, kamu tak kaji pun, kamu tak analisis pun. Ni Allah dah terangkan, inilah sifat manusia walaupun sempurna anggota dia. Allah kata tuli, Allah kata pekak, Allah kata buta, Allah kata bisu, Allah kata tak ada akal. Baik, kita pergi ke ayat 191. Apakah sifat manusia-manusia yang Allah kelaskan sebagai berakal tadi? Orang berakal ni dia dapat ambil manfaat daripada merenung langit dan bumi, dia dapat ambil manfaat daripada merenung perselisihan siang dan malam, dia diistilahkan orang yang berakal. Tapi sifat orang yang berakal ni apa dia? Allah pun ceritalah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nombor 1, iaitu mereka-mereka yang sentiasa mengingati. Yazkurun, berzikir, tapi ini berzikir konteks umum, bukan berzikir macam kita berzikir biasa tu. Yang sentiasa mengingati keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia qiyaman, berdiri pun dia ingat Allah, wa qu'udan, duduk pun dia ingat Allah, wa ala junubihim, dan di atas lambung-lambung mereka waktu bersenggeng, waktu macam baring nak tidur pun dia ingat Allah. Dan ada satu hadis yang cuba memadankan dengan ayat ini di dalam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Salli, semayanglah kamu dalam keadaan qaimah. Salli qaimah, semayanglah kamu dalam keadaan berdiri, qaim. Semayanglah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan,
Sekiranya kamu tak mampu nak semayang, nak solat secara berdiri, maka semayang secara duduk. Fa illam tastati', sekiranya kamu juga nak semayang sambil duduk tak boleh, fa'ala jambik, semayanglah di atas lambungan-lambungan kamu. Maksudnya boleh semayang sambil tidur. Nak cakap kepentingan semayang, wajib dan tak boleh tinggal dalam apa jua bentuk dan keadaan. Tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk sambil baring. Tak boleh baring, tak boleh menggerakkan anggota, isyarat dengan mata. Tapi hak jenis tinggal langsung ni tak tahulah nak kata apa lagi dah. Dah tak boleh berdiri, duduk pun boleh, duduk tidur pun boleh, tidur dengan isyarat pun boleh lagi. Nak cakap pentingnya semayang jangan tinggal sampai tahap tu, Nabi dan Allah bagi panduan. Tapi duk tinggal lagu tu jugalah. Baik. Sama, pertama yazkuru, maksudnya budaya zikir dah ada. Datang pula pattern kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkaru, budaya berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Allah buat bumi ni sebagai darul asbab, rumah penyebab. Asbab kita nak dapat hidayah daripada Allah. Macam kita dah sebut tadi, kita suruh fikir, suruh renung, suruh kaji ni nak jadikan sebab lah, agar kita kembali berpaling kepada pencipta kita. Rabbana ma khalaqta haza batila, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu menjadikan semua ini tidaklah sia-sia. Subhanaka fakina azabannar, maha suci Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Allah tak buat sia-sia. Jadi yang kita nak ambil tadi, allazina yazkuru dengan wa yatafakkarun tu, budaya berzikir dan budaya berfikir. Sebelum tu bagaimana ayat ni boleh turun pada Nabi? Bagaimana kisah ayat ni turun pada Nabi? Suatu hari datanglah segerombolan manusia-manusia daripada kafir musyrikin Quraisy. Geng-geng Quraisy hak kafir. Dia bukan pi jumpa Nabi, dak. Dia pi jumpa golongan-golongan Yahudi. Bila dia bertemu dengan golongan-golongan Yahudi, kafir musyrikin Quraisy tadi, dia tanya, mukjizat apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada kaum kamu dulu? Dia pergi tanya lagu tu dekat orang Yahudi. Mukjizat apa yang Nabi Musa dah tunjuk pada orang-orang Yahudi dulu? Jadi orang-orang Yahudi pun kata mukjizat Nabi Musa ni, satu ialah tongkat dia. Dan dia huraikan tongkat Nabi Musa ni, dia bila ada perlawanan dengan ahli-ahli sihir Fir'aun, bila dia lontar, bila dia buang, bertukar jadi ular. Tu salah satu. Yang kedua, bila melarikan diri daripada kejaran Fir'aun. Jadi antara mukjizat Nabi Musa yang kedua ialah bila dia bedai tongkat dia ni kepada laut, maka terbelahlah laut. Dapat kami menyeberangi, menyelamatkan diri daripada kejaran Fir'aun dan tentera-tentera dia. Jadi ada juga mukjizat lain, waktu kami ni dah ketandusan air, maka satu ketika Nabi Musa pukul tongkat dia pada batu, lalu mengeluarkan 12 mata air. Kan dalam Quran surah Baqarah, fam fajarat min husnata asyrata aina tu. Lepas tu ada kes yang kita cerita sebelum ni. Sini cerita kadang wallahu alam. Suatu ketika Nabi Musa dia turun mandi, dia letak baju dan pakaian di atas batu, tiba-tiba batu tu bergerak, batu tu berjalan, buat lari pakaian dia. Jadi dia pun kejap pakaian dia sampai batu tu berhenti. Dia nak marah kat batu tu, dia ambil tongkat dia, dia pukul dekat batu tu.
Tu antara cerita tentang mukjizat tongkat. Lepas tu satu lagi, bila dia masuk, tangan dia dalam poket, bila dia keluar, tangan dia jadi bercahaya. Bila dengar, puas hati dah. Pada waktu yang lain, geng yang sama, dia pi pula jumpa dengan kumpulan-kumpulan daripada agama Nasrani. Dia pi tanya pula geng Nasrani, mukjizat apa yang ditunjukkan oleh Nabi Isa kepada kaum-kaum kamu dulu? Dia tanya pasal Nabi Isa tunjuk mukjizat apa pula. Jadi dia ceritalah, antara 3 mukjizat utama Nabi Isa ialah dia dapat menyembuhkan orang-orang yang buta sejak mereka dilahirkan. Maksudnya orang-orang buta ni sejak lahir tu mereka dah buta, tiba-tiba dapat disembuhkan oleh Nabi Isa. Dapat celik kembali, dapat lihat, tengok kembali. Yang kedua, dia dapat menyembuhkan penyakit sopak. Dan yang ketiga, dia dapat menghidupkan orang-orang yang dah meninggal, orang-orang yang dah mati. Tak apa, puas hati. Lepas tu hari yang lain, barulah dia pi jumpa Nabi. Dia pi jumpa Nabi. Dia hidup zaman Nabi. Dia pi jumpa Nabi, ingatkan nak buat benda yang sama. Kurang-kurang nak suruh tanya, Muhammad, kamu boleh tak tunjuk contoh mukjizat-mukjizat kamu? Tak. Bila tengok Nabi-Nabi lain tu tunjuk mukjizat hebat, dia ni jenis material kan, jenis keduniaan. Apa dia kata? Ya Muhammad, boleh tak kamu tolong doa kepada Allah supaya menjadikan bukit Safa tu menjadi gunung emas? Nak suruh Nabi doa biar jadi gunung emas saja. Kamu minta doa kepada Allah biar menjadikan bukit Safa, tahu bukit Safa? Kita duduk antara Safa dengan Marwah tu, biar bukit tu jadi emas. Nabi tak boleh bagi jawapan apa. Ni tiba-tiba mai jumpa aku suruh doa pada Allah biar bukit jadi emas. Lalu turunlah ayat ni pada Nabi. Maksudnya bukanlah tu benda yang patut kamu perlu fikir. Nak suruh doa tu jadi emas, ni jadi perak, ni jadi intan, ni jadi belian, tak. Tapi benda-benda yang Allah buat tu, termasuk yang dia sebut bukit tu, supaya berfikir. Bukan nak kau keuntungan dunia, bukan nak lebihkan kebendaan, bukan nak fikir pasal material, tapi benda-benda tersebut boleh mendatangkan keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Baik. Berikutan dengan ayat tadi, ada beberapa gambaran cerita-cerita yang didatangkan oleh Al-Bufida Al-Hafiz Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir terkemuka. Dalam tu dia datangkan satu riwayat daripada Syekh Sulaiman Ad-Darani. Syekh Sulaiman Ad-Darani bila setiap kali dia nak langkah kaki keluar daripada rumah dia, apa dia kata? Sesungguhnya setiap kali aku mula melangkahkan kaki keluar daripada rumah aku, setiap apa yang terpandang oleh mata aku merasakan bahawa pada waktu tersebut Allah sedang memberikan nikmat kepada aku. Apa saja yang terpandang oleh mata, keluar saja rumah, tengok apa pun, apa yang mata aku ni pandang, aku rasa Allah sedang beri nikmat dia pada aku. Dan bagiku setiap pandangan tersebut tidak akan terlepas, pastilah ada ibrah dan pengajaran. Dia langkah kaki keluar, tengoklah apa pun, dia rasa Allah sedang beri nikmat pada dia. Dan baginya setiap pandangan tersebut pasti ada ibrah, pasti ada pelajaran. Kata-kata yang sama lebih kurang mirip dan senada kata-kata Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab dia Babut Tawakkul wal I'tibar. Begitu juga dengan kata-kata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, seorang ahli sufi. Dia kata apa? Berfikir sesaat adalah lebih baik daripada solat satu malam penuh. Berfikir sesaat lebih baik daripada solat satu malam penuh. Maksudnya solat-solat sunat lah. Berfikir satu saat, nak cakap budaya berfikir ni penting. Begitu juga mengambil kata-kata dia Syekh Fudail bin Iyad. Siapa tak kenal Fudail bin Iyad? Juga seorang tokoh ulama dan sufi sezaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid.
Pernah kan Harun Ar-Rasyid datang, orang lain, ulama-ulama besar zaman dia, Sufyan bin Uyainah, bila Khalifah Harun Ar-Rasyid panggil, semua pergi menghadap Khalifah, mengajak Khalifah berceramah depan Khalifah. Tapi kalau panggil Fudail, bukan dia kena pergi, Khalifah kena keluar istana, datang rumah dia. Anak mengaji mari menghadap Tok Guru lah, apa pula Tok Guru kena menghadap anak murid. Tapi sebab Khalifah nak belajar dan Khalifah tahu kedudukan dan kehebatan dia, Khalifah mai. Sampai mula-mula dia masuk tu dalam rumah Fudail, bersalam kan. Bila bersalam saja, apa kata Fudail? Alangkah lembut dan mulusnya tangan ini. Moga-moga tangan Khalifah ini tidak dimakan dan dijamah oleh api neraka di akhirat kelak. Menangis terus Khalifah, rebah. Baru kata lagu tu. Lepas tu dia mengajar lah. Fudail bin Iyad dulu perompak pencuri. Semua orang tahu kisah dia. Bagaimana dia boleh bertaubat? Bagaimana dia boleh bertaubat? Dia mendengar satu ayat Quran yang dibacakan oleh seseorang. Lalu dia jatuh, rebah, pengsan kerana terkesan dengan bacaan ayat tersebut. Lalu lepas pada tu dia mula melatih diri dia untuk nak jadi baik. Lalu dia start dengan puasa-puasa sunat. Dia sebenarnya waktu tu ialah ketua perompak. Fudail ni ketua perompak. Tak ada lah nama Fudail bila sebut, kalau ada kafilah nak melakukan perjalanan dan permusafiran yang jauh, kalau orang kata tengah padang pasir tu ada geng Fudail, orang tak berjalan. Hebatnya geng dia, liciknya geng dia dalam perkara-perkara pencurian dan perampokan. Tapi nak jadi cerita, satu hari datang satu kafilah, tiba-tiba dikepung oleh geng-geng Fudail. Fudail tak ada di situ, dia duduk dalam kemah dia. Lalu rampahlah semua, hak mana sempat, hak mana dan. Tiba-tiba ketua kafilah tu dia berjaya menyelamatkan benda yang paling berharga dalam sebuah kotak. Dia awak lari, mungkin dalam tu ada banyak duit, banyak emas, banyak intan, banyak belian. Dia awak lari hak tu. Hak lain tu semua dah dirompak, dah dirampas. Jadi dia lari lah, lalu kok celah bukit, dia ternampak sebuah kemah. Lalu dia nak minta tolong orang dalam kemah, dan dia tak sedar pun dalam kemah tu ialah ketua perompak tu lah. Siapa? Fudail duduk dalam tu. Lalu dia sebab tak tahu, dia bagi salam, Assalamualaikum, tak berjawab. Assalamualaikum 2 kali, tak jawab. Assalamualaikum 3 kali, tak jawab. Tapi sebab kalau kira tak boleh lah nak, kalau rumah siapa pun tak boleh lah nak 3 kali bagi salam ni, nak buka almari pula, nak buka tingkap ke, nak buka jendela ke, ada tuan ke tak payahlah, lagu tu rumah orang. Tapi ni bila keadaan terdesak, darurat. 3 kali tak jawab, dia cuba selak pintu tabir kemah. Fudail duk buat apa? Fudail duk solat sunat. Ketua perompak solat sunat, payah nak cari dah. Banyak kita tengok filem dah, KL Gangster 2, Bini Ku Gangster. Tak ada perompak tengah solat, gangster tengah solat sunat, bergaduh, rampas kereta tu, tarik kereta orang ni, tu je gambaran gangster. Jadi habis dia semayang, dia tanya, apa keperluan kamu datang ke sini? Dia kata, tadi tengah padang pasir, kafilah kami dihalang, dihadang, dirompak, dirampas barang-barang dagangan kami. Tapi aku berjaya melarikan diri. Hak ni sebab hak paling mahal ni. Dalam ni banyak benda-benda berharga. Jadi untuk menyelamatkan keadaan, boleh tak aku nak suruh kamu tolong simpan benda ni? Lepas tu bila keadaan dah reda, rasa dah selamat, esok aku mari ambil balik. Boleh ke tak? Oh, silap tempat lah. Bagi memang dah dekat ketua penyamun, ketua perompak. Tak apalah kamu letak di hujung tu, esok kamu datang balik ambil. Mengharapkan keselamatan tu, yakin dia pada Fudail, keluar esok mungkin dia nak mai balik. Fudail pi nak buka kotak tu, tapi dia terfikir satu benda, mungkin dah datang cetusan ilham. Apa yang Fudail kata? Selama hampir 30 tahun, bila Allah mengamanahkan kepada aku
Amanah-amanah dalam bentuk suruhan, perintah dan ibadat, aku abaikan, aku tak dengar, aku tak ambil tahu, aku tak ambil endah. 30 tahun Allah amanahkan aku dengan perintah, dengan suruhan, dengan ibadat, aku buat dak saja. Tapi hari ini hanya kerana seorang makhluk Allah, aku sanggup terima amanah, nak jaga benda tu. Memang celaka sungguh kamu Fudail. Faham tak perkataan dia? Hak tu Tuhan amanah tu 30 tahun dah hidup. Suruh semayang, suruh puasa, suruh apa tak buat. Ada buat benda-benda jahat. Tapi hari ini hanya Allah utus padaku sebagai ujian seorang makhluk dia. Suruh ambil amanah, aku boleh sanggup benda sekecil ni, dan aku abaikan amanah hak lebih besar. Celaka kamu Fudail, berbicara dengan dia. Dia menangis, menyesal. Memang dia tak sentuh pun. Esok kawan tu ambil, memang hak macam asal dia. Dan dia sampai hari tu pun tak tahu bahawa Fudail tu perompak. Dia berubah. Bila dia berubah, ketua berubah ni. Bila ketua berubah, cara terbaik ialah keluar daripada kumpulan tersebut. Dan dia perlu ingat, dalam kumpulan dia bukan satu agama. Ada geng Yahudi, ada geng Nasrani, ada orang Islam. Hak Islam memang nak bertaubat ikut macam Fudail. Hak payah geng Nasrani dengan geng Yahudi ni lah. Dia kata kami tak akan benarkan sama sekali kamu bercerai dari kumpulan ini, kami nak kamu kekal terus sebagai ketua. Pujuk punya pujuk, bagi alasan punya alasan. Baiklah, kalau kamu nak keluar juga dari sini dengan satu syarat. Apa syarat dia? Syarat dia ialah kamu nampak tak di sebelah kanan kita ada gunung pasir, padang pasir kan, bila mari angin dia macam membentuk gunung pasir. Esok pagi-pagi kami nak buatlah cara apa pun, kamu nak guna sikul ke, kamu nak guna cangkul ke, nak guna apa, kamu ratakan gunung pasir tu, bagi rata sampai waktu petang. Seorang-seorang kamu. Macam gunung pasir tu, kamu nak kata apa? Inilah buat macam ni, biar jadi rata. Seorang kamu. Jangan minta tolong siapa-siapa. Sebab nak keluar, ikhlaskan diri pada Allah, nak bertaubat, dia buat awal-awal pagi, dia buat. Bayangkan tengah padang pasir. Kadang-kadang mari angin, hak kita duk cuah dah tu, dia menimbulkan, membukitkan balik. Last sekali penat waktu tengah hari, dia tertidur, dia terlena. Waktu tu datanglah pertolongan Allah dalam bentuk angin ribut yang kuat. Mari angin ribut sekali ya, terus rata habis. Bila waktu petang geng Yahudi mai, aku tak percayalah kalau kamu seorang buat kerja ni. Sebab kita tahu satu kaum, satu firqah yang paling suka mengkhianati janji, tak ada orang lain. Siapa? Yahudi lah paling suka mengkhianati janji. Dia buat janji, dia membelakangkan janji. Dia buat janji, dia mengkhianati janji. Padahal janji dia hak dulu dengan Nabi pun atas nama Allah. Demi Allah kami akan gini-gini. Demi Allah kami akan gini-gini. Demi Allah semacam. Dia tak percaya. Sebab kami tak lihat dengan mata kami. Jadi kami nak tukar kepada plan B. Plan B pula. Sekarang aku minta kamu pi rumah aku. Pi rumah aku, ketuk pintu. Bila yang keluar tu isteri aku, cakap kat dia, minta izin nak masuk, aku bagi kebenaran. Depan rumah aku di ruang tamu tu ada satu kapet yang besar. Semalam aku dah bubuh satu benda bawah kapet, minta kamu tunduk bawah kapet, jangan tengok bawah kapet tu. Hulurkan tangan kamu, ambil benda tu, terus masuk dalam poket, jangan tengok. Bawa dia datang jumpa aku, baru tunjuk benda tu apa dia. Jadi dia pun pergilah rumah Yahudi tu. Dah ketuk pintu, isteri dia keluar, minta izin suami kamu suruh ambil benda bawah kapet ruang tamu rumah kamu. Dia pun masuk, terduduk, dia pun raba, ambil benda tu, tak dalam poket. Jujur, ikhlas. Sampai depan geng-geng Yahudi, dia kata ni benda hak kamu suruh ambil. Buka. Bila buka apa dia? Apa dia bila buka? Macam kafir Quraisy yang minta Nabi doa tadi. Suruh bukit jadi apa? Emas, seketul emas dalam tangan dia. Bila tengok emas, terduduk Yahudi tadi depan dia. Sekarang wahai Fudail, tolong Islamkan aku.
Pasal apa pula? Barang ni barang kamu. Bila tengok barang kamu sendiri nak masuk Islam, apa cerita? Kami juga sama seperti kamu. Kalau kamu ada kitab suci Al-Quran, kami ada kitab suci Taurat. Dalam banyak-banyak ayat Taurat, bila mengenangkan kisah kamu nak bertaubat ni, aku cari ayat-ayat pasal taubat dalam Taurat. Dan aku terbaca satu ayat. Sekiranya seorang hamba itu benar-benar telah bertaubat pada Allah, kalau dia menggenggam seketul batu, pasti batu itu akan bertukar menjadi emas. Sekiranya seorang hamba Allah benar-benar bertaubat, ikhlas sungguh-sungguh, kalau dia genggam seketul batu, batu itu akan jadi emas. Jadi sebab kamu betul-betul nak berubah, aku nak test kamu ni betul nak berubah ke tak, aku letak batu sebenarnya semalam. Tapi bila kamu ambil tukar jadi emas, memang aku yakin dan percaya bahawa agama kamu yang lebih betul dan benar. Jadi tolong Islamkan aku. Bila kawan ni seorang, hak lain pun satu angkatan, satu pasukan Islam. Tengok kehebatan, kejujuran, niat yang ikhlas bertaubat kepada Allah boleh memanggil hati-hati, boleh memaut roh-roh dan jiwa yang lain untuk menerima Allah sebagai Tuhan dan menerima Islam sebagai agama. 9-10 boleh pergi lagi tak? Boleh tak? Tak takut puas dah. Fudir pun fudir juga. Dia hujung start dia tadi di mana nak jadi cerita fudir ni? Pasal kata-kata fudir dia dengar daripada Hasan Al-Basri. Dia kata bahawa budaya zikir dan berfikir adalah merupakan cerminan. Dia akan jadi cermin bagi kamu manusia untuk melihat gambaran-gambaran kebaikan-kebaikan dan juga boleh melihat gambaran-gambaran keburukan kamu. Bila kita ingat Allah, kita fikir, benda dua tadi boleh jadi macam satu cermin duduk depan kita. Jadi dengan panduan cermin tadilah, hak dan nur daripada Allah, dia boleh tilik hak mana lebih kita, hak mana kurang kita, hak mana baik kita, hak mana jahat kita. Boleh faham setakat ni? Okey. Ada juga yang bernama Al-Mughis bin Al-Walid. Dia kata, kalau boleh ziarahilah kubur setiap hari. Ziarah kubur setiap hari. Kerana dengan menziarahi kubur setiap hari, pasti dia akan menggoncangkan akal fikiran kamu. Maksudnya, dapat membawa jiwa, akal, perasaan kita ke arah mengingati mati. Dan bahawa dunia yang kita pijak dan duduk ini bukanlah kekal buat selama-lamanya. Saksikanlah setiap adegan-adegan hari kiamat di depan kamu. Saksikanlah adegan-adegan hari kiamat di depan kamu. Kiamat tak berlaku lagi, dia nak suruh saksi adegan kiamat. Waktu baca Quran tu banyak dah ayat cerita pasal hari kiamat. Banyak. Buka Quran, tengok apa balasan ashabul yamin, apa balasan ashabus shimal. Gambaran-gambaran dalam hadis Nabi, bagaimanakah orang yang berjaya ke syurga, bagaimanakah akibat orang yang diletakkan Allah ke dalam neraka. Jadi guna akal dan fikiran kamu untuk memerhatikan hal-hal tersebut. Jadi bila dia cerita pasal neraka kepada murid-murid dia, akibat-akibat dan perbuatan manusia yang boleh menjurus ke sana, tiba-tiba bak rebah pengsan. Lalu anak murid dia, tok guru pengsan, papa bawa masuk dalam bilik. Tak ada habis cerita syurga. Dia start neraka dulu. Bila tengok hebatnya azab-azab Allah dihadapkan kepada penghuni-penghuni neraka, dia sendiri jatuh pengsan. Begitu juga dengan anak Saidina Umar, Abdullah bin Umar. Dia kata, kalau masa aku ni rasa sepi, aku ni rasa boring, aku ni rasa puas, aku akan pi cari kawasan-kawasan yang dulu ada penduduk, yang dulu ada penghuni tapi dah lama ditinggalkan. Sebab mungkin ada berlaku kerosakan ataupun kegersangan tanah, sebab tanaman-tanaman tak jadi, orang mula berpindah. Jadi aku suka pi tempat lagu tu kalau aku duk rasa sunyi, rasa boring, rasa bosan. Dan bila aku pi situ, ayat pertama yang akan aku ucapkan ialah, kemana pergi dan menghilangnya
penghuni-penghuni kamu. Padahal tak ada orang pun, seolah dia bercakap dengan kawasan tu. Pi mana habis? Pi mana hilang penghuni-penghuni kamu? Kemudian dengan nada yang sedih, sayu dia akan membacakan ayat daripada surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua benda akan hancur, rosak, musnah, binasa kecuali hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah fi'il, inilah sifat perangai-perangai sahabat-sahabat, ulama-ulama, orang-orang soleh zaman dahulu. Setiap perkara walaupun kita nampak biasa, tetapi mereka menjadikan ayat tadi sebagai paksi, base dan tonggak. Di mana saja mereka berada, di mana saja mereka menghadap, pasti mereka akan sentiasa ada budaya zikir dan fikir tadi. Yang ni yang perlu umat-umat Islam buat sebagaimana saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi ialah bila kita memerhatikan ayat ini, kita kena perhati satu benda. Biar kedua-dua benda ini berterusan, biar kedua-dua benda ini berlanjutan, dan yang pastinya yang mana harus dan perlu didahulukan. Zikir dulu kemudian fikir ke? Fikir dulu kemudian zikir. Ayat tadi dia cerita yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan dulu ke wa yatafakkarun dulu? Allazina yazkuruna Allah dulu, maksudnya zikir dulu, lepas tu baru wa yatafakkarun. Maksudnya bukanlah keluar rumah tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan maksud zikir konteks khusus tu. Zikir ingat. Maksudnya keluar rumah tu ingat. Ingat macam mana? Saya akan terang sekali lagi. Hak paling common dah, hak paling rendah. Lepas tu, satu lagi yang jadi masalah majoriti umat-umat Islam sekarang. Mereka hidup yang kalau boleh ada dua-dua, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mereka suka melebihkan salah satu daripadanya. Ada orang lain ni hidup dengan pengalaman zikir, tapi dia meninggalkan budaya berfikir. Ada orang yang jenis nak guna akal dia saja, otak dia saja, fikir, tapi tak membudayakan pengamalan berzikir. Jadi hak yang disarankan oleh Allah, sabda-sabda Nabi, hidupkan kedua-dua budaya tersebut, iaitu zikir dan fikir. Baik, kalau budaya kedua-dua ni tak hidup, lihatlah akibat apa yang berlaku kepada wuduk-wuduk kita hari ini, apa yang berlaku kepada solat-solat kita hari ini, apa yang berlaku kepada zakat-zakat kita hari ini, apa yang berlaku kepada sedekah-sedekah kita hari ini, apa yang berlaku kepada amalan-amalan haji dan sebagainya. Baik, manusia melakukan semua perkara tersebut selagi dia masih beragama Islam. Dan yang menjadi masalah ialah bila kita keluar daripada aktiviti amalan-amalan ibadah tersebut, masih ramai lagi umat Islam yang tidak ada substansi. Maksudnya tak ada pengukuhan dan kekuatan selepas mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Pasal apa tak jadi kuat sedangkan kita dah semayang? Pasal apa tak jadi kukuh sedangkan kita dah semayang? Sebab dia penilaian dan neraca. Untuk membezakan antara hak dan batil, kita masih jauh. Sebab apa? Sebab hidup di dunia yang sebelum kita melakukan ibadat tersebut, kita sudah banyak terkena dengan satu virus, satu penyakit yang Nabi sabdakan di akhir zaman, iaitu al-wahan. Apa maksud al-wahan? Cintakan dunia dan bencikan kematian. Hari ini sebelum kita masuk dalam ibadat-ibadat tadi, banyak dah orang terkena dengan rasukan virus tadi. Haduk dalam hati ni, suka dunia, benci mati. Suka dunia, benci mati. Suka dunia, benci mati. Suka dunia, benci mati dalam keadaan berwuduk. Suka dunia, benci mati dalam keadaan semayang. Suka dunia, benci mati bayar zakat. Suka dunia, benci mati buat haji. Akibatnya, arah, tujuan, fokus dan konsentrasi kita mula akan berubah. Berubah tang mana?
dia keluar dalam semayang, kita hanya akan berfikir untuk sukses dunia, bukan sukses akhirat. Amalan dibuat, tak tinggal. Aktiviti ibadah jalan, rutin seperti biasa. Tapi fokus masa ibadah tu dibuat, sudah berubah. Sudah berpaling. Yang dia fikir hanya untuk sukses dunia, tapi tak pi sampai akhirat. Contoh paling mudah. Bila kita nak ambil budaya zikir tadi, padahal yang sebenarnya solat tu sendiri dah memang zikir, dah solat tu. Tapi kita ambil zikir hak khusus lah. Lepas semayang, kita pun berzikir. Antara zikir-zikir yang afdal, zikir-zikir yang ada kelebihan, macam zikir yang Nabi ajak pada anak dia Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 33 kali. Baik, kita ambil hak mudah ya. Bila setiap kali kita ucapkan zikir Subhanallah, 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 adakah hanya zikir tersebut bermain di lidah? Zikir dah, ingat dah. Sekali dengan fikir ke? Tak ada fikir. Nak zikir, fikir apa pula dengan zikir? Tu kita. Nak fikir apa benda lagi dah duk berzikir? Fikir tentang apa? Pemaknaan zikir yang kita ucap, pemaknaan wirid yang kita ucap. Memang subhanallah, tapi apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Semua orang tahu, semua orang faham. Tang mana suci Allah, tahap mana suci Allah, luas mana suci Allah. Jadi bila kita sebut subhanallah, subhanallah, mulut zikir, apa yang perlu difikir dan direnung ialah Allah itu sememangnya zat yang paling suci. Bila Allah paling suci, maksudnya makhluk ciptaan dia tak suci, tak sempurna. Kita tak suci, kita tak sempurna. Tang mana kita tak suci, tang mana tak sempurna, dan kenapa perlu melafazkan zikir ini? Hak paling mudah, ambil anggota badan kita hak 5 ni saja. Mata untuk melihat, telinga untuk dengar, hidung untuk hidu, mulut untuk rasa, tangan untuk berat ringan, lembut ke keras. Hari ni 5 anggota ni saja pun tak mampu untuk menghalang kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Kita tak boleh nak halang 5 ni saja, tak payah ambil banyak lagi. Kaki kita tak masuk lagi, kepala tak masuk lagi, otak tak masuk lagi, hati tak masuk lagi, jiwa tak masuk lagi. 5 ni pun kita tak boleh halang daripada buat dosa. Suci ke kita? Tak suci. Tak payah ambil hak dah berlalu 30 tahun lepas, 50 tahun lepas. Hari ni saja berapa dosa dah mata kita dah buat. Berapa dosa dah telinga kita dah dengar. Berapa dosa dah hidung kita dah buat. Berapa dosa dah lidah, bibir, mulut kita dah buat. Berapa dosa dah anggota tangan kita dah buat. Hak kecil macam tu pun kita tak mampu halang. Nak kata kita suci. Sebab tak suci itulah memohon kepada yang maha suci, yang paling suci. Bila kita sedar diri, sebab kita tak suci, sebab kita lemah, sebab kita kurang, maka inilah yang ilmu tasawuf ajak kepada kita, ar-raja wal khauf, harap dan takut. Tang rasa diri tak suci, tang rasa banyak bersalah, tang rasa banyak dosa ni, nak takut ke nak harap? Aku ni banyak dosa tu, harap ke takut tu? Takut. Banyaknya dosa, banyaknya maksiat, banyaknya salah, tak sucinya aku, lemahnya aku. Allah saja paling suci. Takut. Subhanallah tu untuk datangkan kegerunan dan ketakutan. Takut pada apa? Takut pada Allah, benar. Tapi ingat, di akhirat besok takut dengan ancaman azab Allah. Hak aku buat ni tak mau taubat lagi ke? Hak aku buat ni tak mau insaf lagi ke? Hak aku mau buat ni tak mau jadi baik lagi ke?
Fikir benda-benda tu. Bukan setakat subhanallah, subhanallah, tak ada nilai, tak ada makna. Walaupun tetap berpahala. Baik, kita pergi yang kedua. Subhanallah, alhamdulillah. Hari-hari alhamdulillah. Tak alhamdulillah ni pun alhamdulillah dalam Fatihah, alhamdulillah dalam semayang. Alhamdulillah ni ucapan pujian, ucapan syukur. Biasa orang puji, orang syukur sebab orang banyak bagi sesuatu, dan tidak adalah pemberi nikmat paling banyak pada kita kecuali Allah. Kita ucap syukur pujian ni sebab Allah hari-hari tak berhenti. Setiap saat ada nikmat. Sekurang-kurangnya nikmat hidup walaupun miskin. Nikmat hidup walaupun tak kaya. Nikmat hidup walaupun lemah. Tapi nikmat nombor satu yang sebenarnya ialah nikmat Islam dan iman. Tak ada guna hidup kalau kufur pada Allah. Alhamdulillah hari ni, dari pagi tadi sampai ni Islam lagi, insya-Allah beriman pada Allah. Kalau boleh kekal sampai ke mati, sampai bertemu dengan Allah, Islam dan beriman. Dan itulah biasa yang dilakukan manusia. Bila orang tu lebih dipuji, bila orang tu kurang dihina. Bila Allah lebih, siapa yang hina? Siapa hak hina ya? Kita lah hak hina. Tapi tak sedar diri juga. Duk rasa lebih semacam. Tak rasa diri tu hina, tak rasa diri tu mengharap pada Allah. Kadang-kadang Allah bagi nikmat, Allah bagi anugerah, tak terima kasih pun pada Allah, hanya berhenti pada sama-sama manusia. Banyak berlaku. Allah, nasib baiklah abang datang tadi. Kalau abang tak datang, tak tahulah apa nak jadi dengan diri saya. Abang tu. Tapi kadang-kadang tak sampai pun ke atas. Oh, Allah sebenarnya yang hantar abang tu. Terima kasihlah Roslan belanja saya malam ni kau. Tolong saya sebab Roslan, sebab orang tu, sebab orang ni. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kadang-kadang takat manusia sama macam kita, tak sampai pada Allah. Sebab benda ni ada banyak perlu diikat. Contoh, kambing belaan kita. Kalau tak ikat tambat dengan pelunggui, dia pergi mana? Dia lari, dia hilang. Ilmu boleh hilang. Nak tambah ilmu dengan hafal lah. Nak tambah ilmu dengan hafal. Hafal tu ilmu sebenar yang ada pada kita. Tu ilmu sebenar. Aduk dengan kita. Ustaz, saya catat, saya tulis, saya rakam, saya rekod. Betul. Saya tulis ustaz, balik rumah anak main koyak dah, boh dan tu sampah. Pergi mana ilmu tadi? Allah tak ingat dah aku tulis malam baca ingat ni, duk dan tu sampah anak koyak tak tahu apa dah aku. Saya rakam ustaz dalam CD. Tiba-tiba anak duduk, pisau satu, duk gosok belakang CD, pasang-pasang sudah. Semalam dengar elok ni bunyi lagu ni dah. Pergi mana ilmu tadi? Kamera rakam tergelincir tadi, licin depan ambil wuduk, jatuh kamera pecah. Oh, semalam elok-elok gambar ni kamera pun pecah. Pi mana? Hak betul-betul ilmu duk dengan mana? Hak duk dengan kita tu lah. Hak ada sikit tu, itulah sikit. Hak ada banyak, itulah banyak. Tapi hak ni pun boleh hilang, sat saja. Sat lagi nak turun, licin, jatuh kepala atas jongkong batu, pak. Lepas tu jadi gila. Habislah. Allah nak tarik, sat je. Hak betul, hak duk dengan kita. Nak tambah ilmu dengan hafazah. Nak tambah nikmat dan anugerah dengan syukur. Allah bagi syukur, Allah bagi syukur, Allah bagi puji. Dan kita bimbang kalau kita tak ucap syukur dan puji, benda tu boleh kalih kot lain. Dan bila kita rasa kita ni lemah, kita ni hina, kita lah nak ada tadi. Tadi dah ada takut, yang ni nak mengharapkan belas ihsan dari Allah. Aku lemah, bagilah kekuatan. Aku jahil, bagilah ilmu. Aku lemah, bagilah kuat. Aku miskin, bagilah kaya. Harap dah, tadi takut. Hak ni harap. Inilah rajak dan khauf. Kemudian pi pada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila Allah besar, kita ni kecil, kerdil, kenik. Dan hari ini besar kita atas penilaian kita.
pingat kebesaran, pangkat kebesaran, macam-macam benda kita buat yang melayakkan kita dapat pingat kebesaran. Ada tak orang pakai pingat kekecilan, pingat kerdil? Tak ada. Pingat besar, kita berasa besar. Sebab apa dapat pingat kebesaran? Sebab aku orang paling cerdik lulus ujian tu, pingat kebesaran. Sebab aku berjasa, pingat kebesaran. Sebab aku cipta alat ni, pingat kebesaran. Besar, 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 besar nilaian kita. Tapi bila kata sebab aku paling cerdik tadi, perlu naik atas. Cerdik kita dengan cerdik Allah, siapa lagi cerdik? Allah lagi cerdik, kita jahil lagi. Nilaian manusia, kita dah pingat kebesaran. Aku cipta robot tu. Robot yang kita cipta dengan alam semesta Allah cipta mana hebat. Allah lagi pingat kebesaran walaupun cipta robot. Dan bila kita pandang semua tu tak ada apa. Aku jahil, Allah berilmu. Aku lemah, Allah kuat. Aku miskin, Allah kaya. Aku lemah, Allah berkuasa. Bila semua kita lemah, tak ada daya, tak ada ungkapan paling terbaik dan sesuai kecuali lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tak ada daya upaya kecuali dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Akhir sekali la ilaha illallah, puncak. Dah kita rasa banyak dosa, kita takut pada Allah. Bila rasa Allah lebih, kita kurang, kita mengharap pada Allah. Bila rasa kita serba kurang tadi, daya upaya semua adalah kekuatan Allah, kembalilah pada Tuhan yang satu, yang esa, yang tunggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita memerlukan Allah dalam 3 konteks tadi, dan itulah akan menjadikan orang yang paling kita kasih, paling kita sayang, paling kita cinta, paling kita rindu, paling untuk dizikirkan kecuali Allah. Sejalan dengan kita hidup, masuk tak subhanallah? Kita duduk keluar hari-hari, sesuai tak nak padan dengan subhanallah? Bukan, maksudnya kita duduk berjalan, tengok apa benda pun, sesuai tak nak padan dengan Allah? Allah, tengok ni dah, tengok awet dah, tengok perempuan dah. Lepas tu tengok alam ciptaan Allah, Allahu Akbar. Tengok hatu, masuk semua. Bila masuk semua, dia last kali akan kembali la ilaha illallah. Zikir. Batu fikir. Zikir sambil fikir, zikir sambil fikir. Inilah yang Allah nak, ya ulil albab. Jangan kita jadi bisu, tuli, pekak, buta dan tak ada akal. Walaupun hakikatnya sempurna. Jelas, boleh faham lah? 9.30 takkan tak faham lagi. InsyaAllah lah. Tu imam ready ya, tak ada suara dah ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.